Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asma Aiman Najihah bin Abdul Rahim, nombor matrik 054154. Tokoh yang seterusnya ialah Muhammad Abdullah Darras. Biografi beliau dilahirkan pada tahun 1894 Masihi dan meninggal dunia pada tahun 1958 Masihi pada umur 64 tahun. Beliau dilahirkan di sebuah desa kecil di Mahallah Diai. Beliau memulai pendidikan di Ma'had Iskandariah pada tahun 1905 Masihi. Selepas 7 tahun, beliau mendapatkan ijazah SMA dari Al-Azhar pada tahun 1912 Masihi. Kemudian, beliau bergelar sarjana dari Madrasah Nidamiyah pada tahun 1916 Masihi. Antara kepakaran beliau merupakan pakar dalam bidang balaghah Al-Quran. Kemudian beliau juga merupakan pakar dalam falsafah, akhlak dan etika. Beliau juga merupakan ulama yang pakar dan mahir dalam bidang ilmu Al-Quran dan falsafah akhlak. Antara sanggahan beliau terhadap dakwaan yang dikemukakan oleh puak orientalis, menurut Dr. Abdullah Darras dalam bukunya Madkhal ila Quran, beliau telah menolak tuduhan yang dikemukakan oleh puak orientalis yang mengatakan adanya sumber kemanusiaan bagi Al-Quran. Menurut beliau, sukar untuk kita menerima tuduhan ini kerana Al-Quran mengandungi ilmu-ilmu yang luas dan terperinci dengan pelbagai bidang seperti agama, sejarah, akhlak, undang-undang, kejadian alam dan lain-lain. Dan ilmu-ilmu itu seperti bangunan yang kukuh. Maka bukti yang ada hanyalah Quran itu wahyu daripada Allah Ta'ala kepada Nabi SAW yang diutuskan sebagai rahmat kepada seluruh alam. Kehebatan Muhammad Abdullah Darras sebagai sarjana Islam untuk menyanggah dakwaan dari puak orientalis. Beliau menguasai bahasa-bahasa Eropah dengan tujuan untuk lebih memahami maklumat dan objektif gerakan puak orientalis seperti mana orang Eropah cuba untuk menguasai bahasa Arab. Kemudian beliau juga bijak untuk menyanggah dakwaan-dakwaan mereka dengan menggunakan dalil Al-Quran yang terbukti benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nora Ain Fatihah binti Ismail, nombor matrik 052081. Saya akan membentangkan tajuk mengenai tokoh Muhammad Mustafa Al-Azami. Biografi beliau. Muhammad Mustafa Al-Azami lahir pada tahun 1932 dan telah meninggal dunia pada tarikh 20 Disember 2017. Beliau meninggal dunia pada usia 85 tahun di Riyadh, Arab Saudi. Beliau lahir di Maut, India. Beliau mengambil pendidikan di Universiti Al-Azhar dan Universiti Cambridge. Beliau juga merupakan seorang profesor emeritus di Universiti Raja Saud di mana beliau mempengerusikan sebagai Jabatan Kajian Islam. Beliau juga telah menerima hadiah antarabangsa Raja Faisal. Kepakaran beliau. Beliau merupakan seorang pakar dalam bidang hadis. Beliau juga merupakan pakar dalam membahas teori pengkaji Islam dari Barat. Sanggahan beliau terhadap dakwaan puak orientalis. Seorang orientalis bernama Kedni berpendapat bahawa sistem isnad bukan berasal daripada orang Arab kerana sistem isnad ni tak sesuai dengan sifat orang Arab. Horowitz pula berpendapat bahawa sistem isnad dia telah digunakan oleh orang Yahudi lebih awal daripada orang Arab. Jadi, oleh itu Muhammad Mustafa Al-Azami ni telah membahas teori orientalis tersebut dengan mengatakan bahawa sistem isnad ni telah digunakan oleh orang Arab sebelum Islam dan pada awal Islam serta telah digunakan semasa meriwayatkan hadis oleh para sahabat. Kehebatan beliau untuk menyanggah dakwaan dari puak orientalis. Muhammad Mustafa Al-Azami ini dia telah mengkaji sejarah Perjanjian Lama dan Baru dan kepercayaan Yahudi Kristian yang mencakupi The Dead Sea Scroll iaitu naskah Laut Mati, dan beliau juga mengkaji seluruh kitab Injil untuk membuktikan kebenaran Al-Quran kepada pihak orientalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Maisarah binti Wan Abdul Latif, nombor matrik 054368. Tokoh seterusnya ialah Dr.
Maurice Bucaille. Profesor Dr. Maurice Bucaille telah dilahirkan pada 19 Julai 1920 di Port l'Évêque di Perancis dan beliau meninggal pada 17 Februari 1998. Dr. Maurice Bucaille telah memeluk Islam. Beliau anak kepada Maurice and Mary. Bucaille adalah seorang doktor pakar perubatan di Perancis, ahli Persatuan Ilmuwan Mesir Purba Perancis. Beliau mengamalkan perubatan dari tahun 1945 hingga 1982 dan beliau seorang pakar dalam bidang gastroenterologi. Pada tahun 1973, beliau telah dilantik sebagai doktor keluarga kepada Raja Faisal di Arab Saudi. Beliau juga pernah merawat ahli-ahli keluarga Presiden Mesir Anwar Sadat. Bukti yang menunjukkan Maurice Bucaille telah menyanggah gerakan orientalis apabila J.M. Roble menuduh para pengumpul Quran kerana menterbalikkan dan mencampur adukkan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Dan mereka juga telah mencuba menyusun kembali surah-surah Al-Quran mengikut kronologi yang difikirkan sesuai pada fahaman mereka sendiri. Mereka berpendapat susunan surah hendaklah mengikut kronologi peristiwa dan perkembangan karier Muhammad sebagai Nabi. Dan kritikan itu telah disanggah oleh Dr. Maurice Bucaille. Bucaille berkata, Khalifah yang ketiga iaitu Osman bin Affan yang berkuasa dari tahun 644 Masihi sampai 655 Masihi membentuk satu panitia yang terdiri daripada para ahli yang memerintahkan panitia tersebut melakukan naskah Al-Quran yang dikenali sampai kini dengan Mashraf Osmani. Panitia tersebut berkonsultasi dengan para hufaz. Kritik atas autentik teks dilakukan secara ketat sekali. Persetujuan saksi diperlukan untuk menetapkan suatu ayat kecil yang membuktikan mempunyai erti lebih daripada satu. Dengan cara itulah suatu teks yang urutan surah-surah mencerminkan urutan yang dilakukan oleh Muhammad ketika membaca Al-Quran di bulan Ramadan di depan malaikat Jibril. Surah-surah sebanyak 114 itu diklasifikasikan menurut panjang pendeknya dengan beberapa kekecualian. Kerana itu urutan waktu atas setiap wahyu itu tidak dipersoalkan. Ini menunjukkan bahawa susunan surah-surah ditentukan ketika Nabi SAW masih hidup lagi dengan bimbingan wahyu ilahi. Nabi SAW sendiri yang memberitahu para pengumpul Quran susunan bagi surah-surah di dalam Al-Quran. Dalam kata lain, susunan surah Al-Quran bersifat taufiki, iaitu telah ditentukan oleh syarak. Dalam kitab Al-Itqan fi Ulum Al-Quran, Imam Al-Suyuti menyebut 3 pendapat ulama tentang susunan surah-surah Al-Quran, iaitu susunan bersifat taufiki, iaitu ada arahan jelas daripada syarak terhadap susunan surah-surah, yakni bersifat taufiki juga merupakan susunan berdasarkan ijtihad umat dan yakni iaitu para sahabat. Susunan bersifat taufiki dan juga membawa erti. Terdapat susunan surah yang ditunjukkan dengan jelas oleh Nabi SAW dan ada yang disusun mengikut ijtihad para sahabat. Pendapat yang rajih bahawa susunan Al-Quran bersifat taufiki telah ditentukan oleh syarak daripada Fatimah bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda kepadanya, maksudnya sesungguhnya Jibril selalu menyemak bacaan Al-Quran aku setiap tahun. Kemudian pada tahun ini beliau menyemak bacaan aku sebanyak 2 kali. Aku tak melihat hal itu selain sebagai isyarat tentang kematianku sungguh semakin dekat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Syekh Abu Bakar Al-Anbari, Allah SWT menurunkan Al-Quran selengkapnya ke langit dunia, kemudian menurunkannya secara terpecah-pecah selama 20 tahun lebih. Surah-surah ini
turun berdasarkan ketetapan atau peristiwa yang berlaku dan ayat yang menjadi jawapan bagi orang yang bertanya. Dan Jibril memutuskan susun atur berdasarkan ketetapan Allah jua, ayat dan surah. Maka surah itu disusun secara bertepatan seperti mana ayat dan huruf juga disusun secara bertepatan. Semuanya datang daripada Nabi SAW. Barang siapa yang memulakan suatu surah atau mengakhirkannya, maka dia telah merosakkan sistem Al-Quran. Syekh Al-Kirmani dalam Al-Burhan, susun atur surah-surah ialah ketetapan di sisi Allah, sebagaimana termaktub di Lauh Mahfuz. Dalam terbitan ini dalam menentukan susunan surah, Nabi SAW dikunjungi Jibril setiap tahun untuk menyimak Al-Quran yang terkumpul dari Nabi. Dan Jibril menyimak bacaan Al-Quran Nabi pada tahun wafat baginda sebanyak 2 kali. Dan ayat terakhir dalam Al-Quran ialah dalam surah Al-Baqarah ayat 281, maksudnya, dan peliharakanlah diri kamu dari huru hara, iaitu hari kiamat yang padanya kamu akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian akan disempurnakan balasan tiap-tiap orang menurut apa yang telah diusahakan, sedang mereka tidak dikurangkan balasannya sekalipun. Kemudian Jibril menyuruh baginda meletakkannya antara ayat tentang riba dan hutang. Dan dikatakan oleh Syekh Al-Tibi, Al-Quran itu diturunkan pertama kali dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, kemudian turunnya secara terpecah-pecah berdasarkan maslahat keperluan. Kemudian Al-Quran ditetapkan dalam mazhab mengikut susunan dan sistem yang sabit, iaitu bertepatan dengan Al-Quran di Lauh Mahfuz. Perbezaan di atas hanyalah bersifat lafaz saja dan terhad mengikut masa sebelum Al-Quran selesai diturunkan. Saidina Ali telah menyusun mushaf mengikut kronologi seperti Iqra, Mudassir, Muzammil, Tabat, Takwir sehingga surah-surah Makki dan Madaniyah. Buktinya apabila para sahabat mengumpulkan Al-Quran dan mushaf Utsmani, mereka semua berijma' atas susunan mushaf tersebut dan meninggalkan susunan mereka sendiri. Inilah yang ditegaskan oleh Syekh Mana Ibnu Khalid Al-Qassan dalam Mabahis fi Ulum Al-Quran. Maka tuduhan orientalis terhadap susunan surah Al-Quran itu salah sama sekali berdasarkan bukti sejarah dan juga hadis Nabi SAW. Dr. Maurice Burke yang dirujuk sebagai Concordance, iaitu cuba mendamaikan agama dengan sains. Concordance cuba mencari sepadan dengan kitab Al-Quran dengan setiap penemuan baru dalam bidang sains. Burke telah mengatakan bahawa Al-Quran adalah perkataan Allah dan selari dengan teori-teori saintifik. Dalam kitab Bible, Al-Quran dan Sains menerangkan Al-Quran sebagai konsisten dengan sains dan pengetahuan moden. Antaranya tentang penciptaan alam semesta, bumi, kerajaan angkasa, haiwan dan tumbuhan, pembiakan manusia dan sebagainya. Al-Quran yang diturunkan pada 14 abad melalui Nabi Muhammad SAW. Burke mengatakan bahawa kitab Bible tidak seperti Al-Quran, iaitu yang didedahkan perkara yang benar-benar bertangan dengan pengetahuan saintifik semasa dan sains moden, terutama dari segi penciptaan bumi. Tarikh kemunculan manusia di bumi disimpulkan menggunakan genealogi yang disenaraikan dalam Alkitab, cerita banjir atau genealogi Isa yang dilaburkan oleh Bible dengan begitu jelas, salah sama sekali. Sementara Al-Quran menyatakan bahawa dalam Islam, sains dan agama adalah saudara kembar, iaitu tidak ada kontradiksi, tidak ada pencagahan antara Islam dengan sains moden. Penciptaan langit dan bumi adalah bukti konsisten Al-Quran dengan sains, sedangkan kitab Kejadian tidak konsisten. Beliau mengkritik bahawa bumi pada asalnya adalah suatu jisim gas dan kemudian air. Beliau menolak teori evolusi, iaitu berlakunya pengubahsuaian. Bible mengatakan bahawa apabila Tuhan menciptakan manusia, tidak ada tumbuhan di bumi, iaitu tidak hujan. Burke juga bergantung pada kes yang dikutuk oleh
Gereja Roman Katolik bukan mendakwa bahawa Al-Quran tidak seperti Bible, tidak menunjukkan suatu perintah khusus kepada pencipta langit dan bumi, dan berhujah bahawa ini boleh meninggalkan proses penciptaan terbuka kepada tafsiran diberikan oleh teori saintifik semasa.